Saya nak beritahu tuan-tuan, suatu hadis riwayat Imam Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ada riwayat satu hadis. Anas ni budak yang mak dia nama Ummu Sulaim pi serah kat Nabi masa umur dia 10 tahun, suruh duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun sampai umur dia 20 tahun, Nabi pun wafat. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Anas ni, Anas bin Malik, alim bukan main. Dia hafal, umur dia 20 tahun tu dia hafal hadis daripada Nabi 2000 lebih lah. Dia cerita, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, antara semayang sunat-sunat kapit fardu ni, dia panggil rawatib, ada hak tak kapit. Macam maghrib ni kapit lah. Kapit makna sebelum semayang maghrib 2 rakaat kita semayang sunat, lepas semayang maghrib 2 rakaat, itu makna kapit. Maghrib duduk tengah, kita kapit dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Aisyah lah gitu juga, dia panggil semayang kapit waktu, kapit fardu, rawatib dalam istilah. Zuhur lah gitu juga, tapi asyak dia tak ada kapit, dia sebelah ya. Kapit lah semayang asyak. Kita semayang sunat belum asyak, lepas tu semayang asyak, habis lah. Subuh pun gitu juga, tak ada kapit. Kita semayang sebelum semayang subuh, lepas semayang subuh tak ada semayang sunat dah. Walau bagaimanapun dia panggil rawatib juga. Dalam banyak-banyak sunat ni, sunat subuh yang paling hebat sekali. Nabi tak pernah tinggal semayang sunat subuh. Sunat maghrib, sunat Aisyah, sunat itu duduk nombor 3, nombor 4. Kalau boleh semayang sunat subuh jangan tinggal. Nabi tak nak tinggal. Tapi nak semayang sunat subuh kena mangkit awal lah. Pukul 7 baru mangkit, mana ada semayang sunat subuh. Kena mangkit awal sikit lah. Lepas orang azan, kita pun semayang 2 rakaat subuh. Sayyidina Anas tadi bagi tahu, Nabi duk baca dalam semayang sunat subuh dia 2 ayat. Rakaat pertama ayat dalam surah Baqarah, rakaat yang kedua ayat dalam surah Ali Imran. Hak ni hak Nabi duk buat. Tuan-tuan duk semayang sunat subuh baca apa? Qul yang qul huwallah ya Ustaz. Tak pun qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ambil yang Nabi duk buat ni. Rakaat pertama ayat 136 surah Al-Baqarah. Rakaat kedua lepas Fatihah ayat 64 surah Ali Imran. Kata Sayyidina Anas, inilah yang aku duk dengar, sebab aku duduk dengan Nabi daripada kecil sampai aku besar ni. Nabi duk baca dalam semayang sunat subuhnya 2 ayat ni. Yang pertama surah Al-Baqarah 136, yang kedua surah Ali Imran 64. Ini ilmu tuan-tuan. Tapi nak baca dalam sembahyang sunat kena hafal lah. Hafal pun tak apa, bukan payah, sikit saja. Ayat 136 dalam surah Al-Baqarah, rakaat pertama lepas Fatihah berbunyi, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Balik buka ayat 136 surah Al-Baqarah. Hafal. Dia dekat-dekat nak habis dah surah Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Start daripada hari ini hafal. InsyaAllah sebulan ingat. Boleh kita beramal dalam sunat subuh. Lah dah tak hafal, pakai kuliah Qul Huwallah dululah. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua ayat dalam surah Ali Imran ayat 64. Ayat berbunyi, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Cantiknya tuan-tuan, hak tadi surah Baqarah pun akhirnya Muslimun, Ali Imran pun akhirnya Muslimun juga. Habaq kata kita ni orang Islam. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الله أكبر. Rokok tu. Sayyidina Anas yang duduk dengan Nabi daripada umur 10 tahun sampai 20 tahun, dia kata inilah yang Nabi duk baca di dalam sembahyang sunat subuh dia. Tuan-tuan, kita ajak benda ni, orang boleh amal dengan apa yang kita ajak. Kita mati 10 tahun dah, kita duk boleh pahala sebab orang duk baca ayat ni, bayar dia sembahyang subuh, sunat subuh. Mana tuan-tuan? Pergi hafal lah. 136 Al-Baqarah mula dengan qulu. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Akhir muslimun rakaat pertama. Rakaat kedua 64 Ali Imran. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Muslimun juga. Ali Imran pun coba cantiknya Nabi pilih ayat untuk baca dalam 2 rakaat sembahyang sunat subuh ni. Hak pertama berakhir dengan muslimun, hak yang kedua pun berakhir dengan muslimun. Tuan-tuan balik carilah, hafal insya-Allah, sebulan ingatlah. Baca dulu, baca 30-40 kali. Terus ada hafal lagi, terus ada pejam mata lagi, baca dulu. Ini baca, esok baca, tulat baca. Paling bodoh 40 kali baca, ingatlah. Biasanya 3-14 kali dia ingatlah. Tapi hak bodoh sangat 40 kali ingat. Biasanya belas-belas kali ingatlah kalau kita nak apa. Tuan-tuan, ini yang kedua. Nabi kata walaupun kita mati tapi kita tinggal ilmu yang bermanfaat. Orang boleh beramal walaupun kita mati sudah berpuluh-puluh tahun, pahala masih duk dapat. Nombor satu, sedekah jariah, buat wakaf sana sini dengan harta. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga dengan anak cucu. Waladin salihin yad'u lahu, anak cucu yang salih, yang baik, duk doa kat kita. Kita duduk dalam kubur pun duk dapat doa mereka. Minta Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa kita. Minta Allah naik martabat kita, Allah angkat martabat kita. Pasal apa? Anak kita, cucu kita duk doa kat kita. 3 ni Nabi kata walaupun seorang tu mati tapi dia masih mendapat pahalanya. Nombor 1, berhubung dengan harta benda, buat wakaf jariah. Nombor 2, berhubung dengan ilmu, ajak orang ilmu yang manfaat. Nombor 3, anak cucu, berhubung dengan keluarga yang mendoakan untuk kita. Kadang-kadang tuan-tuan, Allah bagi kat kita semua 3-3 ni. Duit ada, ilmu ada, anak cucu pun ada. 3 cabang ni duk hantar pahala kat kita walaupun kita mati 10 tahun dah. Kadang-kadang ada 2, kadang-kadang ada 1. Amat malanglah kalau orang 1 pun tak ada. 1 pun tak ada. Cuba tengok kawan tadi ni, dia buat dekat 3 juta. Dia buat untuk ayah dan mak dia, anak yang soleh. Dia pergi tengok belakang tempat sekolah saya ni, ada rumah orang tua-tua duduk-duduk. Orang tua-tua duduk pondok lah. Rebeh tak dengar masa tu. Atap angin bawa, dinding papan leweh bersemua. Dia tanya saya, "Ai Datuk, depa duduk lagi rumah ni?" "Duduklah, tak ada rumah ni." Lah,
Awak tak perbaik kat mereka. Tak perbaik apa? Tak apa, saya bagi sikit Datuk nak. Tolong perbaik. Hak nu dah nak bagi dah tu, sebuah sekolah. Saya kata tak payahlah, kata bagi orang lain masuk syurga sama. Dia bagi orang tua lain nak buat kebajikan sama. Tak apalah, Datuk ambil lah kat dia. Hak saya pun saya nak buat nak. Tak apa buat. Dia naik atas kereta dia. Dia tulis cek bagi kat saya. Untuk perbaik pondok orang tua-tua tu. Tuan-tuan tahu banyak mana dia tulis cek? Agak-agak berapa ribu? Berapa ribu tuan-tuan? Perbaik pondok 10, 20, 150 ribu. Saya cash keluar 150 ribu. Perbaik. Buat lain, bukan perbaik. Buat lain. Hak rebeh pondok tu dapat biji, buat lain dapat 10. Ni tuan-tuan. Lepas tu dia habang kat saya, Datuk, ya pesan sikit nak. Apa dia? Kalau orang perempuan saya telefon, jangan bagi tahu dia nak. Pish. Kata saya bagi duit kat Datuk untuk nak perbaik pondok, jangan bagi tahu dia. Tok sengap sudahlah. Awat pula. Saya duk ingat dalam kepala dia. Orang perempuan dia tak bagi ke apakah? Dia kata lagu ni dia tahu. Orang perempuan saya, kalau dia tahu saya bagi duit kat Datuk untuk perbaik pondok 150 ribu, dia akan kata balik kat Datuk, bagi balik duit suami saya tu, ambil duit saya. Perempuan dia pun lagu tu juga. Saya tanya, perempuan kerja apa? Dia kerja pegawai kerjaan besar dulu ni. Lepas tu dia pencen, bounty lah. Dia duduk belah ayah saya. Tidak orang belah. Dia akan bagi duit dia. Dia tak bagi ambil duit saya ni. Dia nak buat kebajikan juga. Berlaku di Masjid Rawang, dia kata. Tu imam Masjid Rawang minta duit ke saya lebih kurang 20 ribu lebih. Nak buh kipas fak. Saya bagi 21 ribu, 25 ribu tu beli kipas fak. Orang perempuan saya tahu dia telefon tu imam tu. Dia kata, imam ya, ada suami saya bagi duit nak buh kipas. Ada. Banyak mana? 20 ribu tu. Bagi balik duit dia lah. Saya nak bagi duit saya. Bagi balik duit, bagi duit dia 25 ribu. Ada perempuan ditolong lagi? Ada. Kalau ada perempuan tolong lagu ni, bahagialah suami. Ini tuan-tuan, 3 benda yang kita kena fikir. Allah kata fikir, tengok apa yang kita nak bawa lepas kita mati. Mana sedekah jariah kita yang kita buat, mana ilmu yang kita tinggal, mana anak-anak yang kita didik dengan agama yang boleh doa kat kita. Anak-anak yang tak doa, kalau tuan-tuan, puan-puan ada ayah ibu yang sudah mati, tak berdoa kat mereka, sehari sekali anak ni dianggap sebagai anak yang derhaka kepada ayah dan ibu. Sebab ayah dan ibu yang mati, Nabi sebut, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq yantadhiru da'watan min akhihi wa abihi wa banihi. Orang yang mati duduk dalam kubur ibarat seperti orang yang tenggelam air, lemah air. Dia duduk tunggu mana doa adik dia, mana doa abang dia, mana doa anak dia, mana doa. Dia duduk tunggu doa kita hak hidup ni. Sebab tu kita hak hidup kena doa kat mereka. Tak banyak pun sehari sekali. Ya Allah, ampunlah dosa makku, kasihanilah dia macam mana dia kasihani aku masa aku kecil dulu. Wah lah, bahasa Melayu pun tak apa doa. Bukan mesti bahasa Arab. Bahasa Siam pun tak apa, Allah faham semua. Ni tak doa. Tanah hak duduk tu pun tanah hang tua tu lah bagi pesaka. Nak doa kat hang tua tu sekali pun tak. Bewak pasir sungguh.
Harta balas. Tak doa pun kat dia. Nabi ajak doa, Allahumma in kana muhsinan, Allah kalau mak aku, ayah aku orang baik, fazid fi ihsanihi, engkau tambahlah kebaikan untuk depa. Wa in kana musian, kalau mak dan ayah aku dulu ni orang buat dosa, fatajawaz anhu, ampunlah dosa mereka ya Allah. Kalau mak aku hak mati tu orang baik dulu, dia baik, tambah kebaikan pahala kat dia, tambah lagi. Kalau dia dulu duk buat dosa, ampun dosa dia ya Allah. Anak minta ni Allah tak tolak. Sebab itu Nabi kata, doa daripada anak yang saleh akan terus mendapat walaupun seorang itu sudah mati berada dalam alam barzakh. Itu yang Allah kata, wal tanzur, setiap kamu kena lihat, ma qaddamat li ghadin, apa yang dia akan bawa untuk besok. Saya nak ingatkan dengan satu hadis. Nabi duk cerita tentang berjuang fisabilillah, cerita tentang iman, cerita tentang itu, tentang ini. Ada seorang sahabat bangkit tanya, ya Rasulullah, kalau saya mati syahid berjuang pada jalan Allah, kebetulan saya mati syahid, dibunuh saya, adakah saya ini diampun segala dosa saya? Nabi kata, ya, kamu akan diampun segala dosa kamu dan kamu akan dimasukkan dalam syurga dengan 4 syarat. Nombor 1, kamu sabar menerima ujian Allah suruh berperang. Nombor 2, kamu berperang ikhlas kerana Allah. Nombor 3, kamu kena rempuh masuk di barisan tentera. Nombor 4, kamu jangan lari daripada medan perang. Kalau 4 ni kamu buat, kebetulan kamu pula mati, kamu akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga, diampunkan segala dosa kamu. Nabi kata. Lepas Nabi kata lagu tu, Jibril mai bisik telinga Nabi. Manusia tak nampak lah, tapi Jibril turun mai. Nabi pun tanya, tadi siapa tanya tadi soalan tadi? Sahabat tu angkat tangan saya. Tak tanya sekali lagi. Saya tanya, kalau seorang tu mati syahid, adakah dia diampunkan segala dosanya? Nabi jawab, ya, diampunkan segala dosanya dengan 4 syarat tadi. Dengan sabar, ikhlas, kena rempuh tentera musuh, jangan lari. Allah akan ampun dosanya semua, malingkan dosa hutang. Hati Nabi tambah. Nabi kata, tak sat Jibril main bisik kat aku masa aku jawab soalan tadi ni. Jibril main bisik, abang, hutang dah. Dosa lain ampun, dosa hutang tak ampun. Walaupun mati syahid, tak ampun. Apa hutang ni hak orang. Kalau dosa dengan Allah, Allah ampun semua. Tapi dosa dengan orang, sebab tu kalau ada hutang, bayar habis maklum, belum mati, Allah tak akan ampun kita. Nabi kata, kalau ada hutang, kita hutang orang lah. Kalau orang hutang kita, dia tak bayar, dia punya pasal lah. Kita hutang orang, kena bayar. Kalau tak boleh bayar di dunia ni, tak bayar, di akhirat kena bayar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, nak bayar ngapa bukan bawa duit di sahabat, di muka, di akhirat? Nabi kata, bayar dengan amalan. Dia panggil qisas. Lagu mana? Bayar dengan pahala kita. Kita hutang ke orang tu RM1,000, kita tak bayar, kita mati. Kita pergi akhirat, bawa pahala sikit. Semayang kita, puasa kita, ibadat kita, puasa. Allah suruh malaikat ambil pahala kita tu, bayar hutang dia RM1,000 kita tak bayar duit itu di dunia.
Banyak mana tak tahulah, ikut nilai lah. Ambil. Rugilah kita pun bawa pahala semangga hak tu aja. Pi pula kena bagi kat orang, nak bayar hutang. Nak bayar dengan duit tak ada, bayar dengan pahala. Lepas tu sahabat tanya, kalau bayar pahala habis lah, hutang tak habis lagi. Orang ni dia hutang, orang ni dia hutang, hak ni dia kecoh, hak ni dia kecoh, hak ni dia tipu, hak ni dia tipu. Jual tanah tipu, jual sekerak tipu apa semua, hutang dengan orang. Dia bayar apa? Pahala dia habis dah. Pahala pun harap bayar Jumaat je. Dia kau nak bayar? Nabi kata, cara nak bayar kalau pahala dah habis, ambil dosa orang tu main tepuk atas kepala dia. Pahala kita habis bagi kat orang, habis dah pahala bayar hutang tak lepas, dosa orang pula ambil pada kita. Dia hutang Tok Chin tu banyak mana? 1,000. Ambil dosa Tok Chin, mampu atas kepala. Tok Chin relax. Dia kata mahang tak bayar dulu pun tak apa. Aku hang ambil dosa aku di sini. Tuan-tuan, ini yang dikatakan orang bankruptcy di akhirat kelak. Muflis. Atadruna manil muflis? Hampa kenal tak orang yang bankruptcy di akhirat? Sahabat kata orang bankruptcy ni orang yang hutang banyak, nak bayar tak boleh. Di akhirat kelak tak. Nabi kata orang yang bankruptcy itu orang yang bawa pahala dia pergi sana, dia bayar hutang orang dengan pahala dia habis. Kemudian tak lepas juga hutang, ambil dosa orang tepuk atas kepala dia. Yakni bankruptcy. Pahala habis orang sapu, dosa orang pula dia tolong tanggung. Hak ni bankruptcy betul. Nabi jawab, dosa hutang tak dihapus walaupun mati syahid. Jibril main bisik telinga aku pada aku jawab tadi, aku kata semua dosa tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang Allah kata, kena fikir kita nak bawa apa habis. Nak buat dosa ke nak buat pahala? Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, maklum makna dosa ni siapa pun buat. Kita manusia biasa, tak usah duk megah. Kita jadi ustaz, kita jadi tok guru, tak buat dosa. Buat, tak buat dosa nabi-nabi, rasul-rasul saja. Kita ni buat. Tapi orang yang ada ilmu, dia buat dosa, dia minta ampun. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia minta ampun, akan habis dosa dia. Dia baca Quran, akan habis dosa dia. Dia berselawat pada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Selawat pada Nabi, akan habis dosa dia. Dosa tu memang kena, tapi cara nak basuh dosa cukup banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang bangun pagi subuh hari Jumaat, sebelum semayang subuh tu dia baca istighfar lagu ni 3 kali saja. Pagi subuh hari Jumaat pagi, sebelum sembahyang subuh, lepas sembahyang sunat subuh, sebelum subuh dia baca istighfar ni 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya terima ijazah huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum tu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ayat kursi. Tapi saya terima ijazah daripada guru saya belajar Al-Hayyul Qayyum. Astaghfirullah
al-azima alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia baca 3 kali je lepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh, hari pagi Jumaat baca 3 kali. Nabi kata Allah akan ampun segala dosanya walaupun sebanyak buih air di laut. Dosa tu walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa dia tu sebanyak air di buih di laut. Jadi dosa kita buat, tetapi Allah beri peluang untuk kita istighfar daripada dosa. Suatu hari Nabi tanya sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, kamu tahu tak penghulu istighfar? Istighfar ni hak penghulu dah, hak ketua istighfar ni apa dia? Nabi pun ajak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini penghulu istighfar Nabi ajak. Bacalah sehari sekali, habis dosa kita. Dosa memang kita buat, tapi dosa hak dengan manusia kena pergi minta halal kat dia, minta ampun kat dia. Kalau hutang kena bayar. Tapi dosa dengan Allah, kita istighfar betul-betul dengan hati yang jujur, Allah akan ampun dosa kita. Kena fikir, kita tak mau pergi akhirat dia bawa dosa, sama ada dosa kita ataupun dosa dengan manusia. Wala takunu kalladzi wattaqullah, kemudian Allah ulang balik, bertakwalah pada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah, kamu jangan jadi macam orang yang lupakan Allah. Hidup dunia lupakan Allah, duk pulun kaut harta Allah lupa, masjid lupa, semayang lupa, zikir lupa, Quran lupa. Fa ansahum anfusahum, apabila dia lupa ke Allah, Allah bagi dia lupa kat diri dia. Dia pun lupa nak bawa bekal apa nak mati je. Tuk-tuk mati tengok-tengok tak ada bekal apa. Pasal apa? Puncanya pasal masa hidup dulu hang lupa ke Allah, Allah bagi jadi hang tu lupa pula kat diri hang. Nak bawa apa pun tak ingat. Ulaika humul khasirun, orang ni lah orang yang paling rugi kata Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan, Allah ingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ini, supaya kita ini sebagai manusia yang selalu buat dosa, kena ada fikir selalu apa yang kita nak bawa, pahala banyak mana kita nak bawa. Dosa kita minta ampun pada Allah, dosa dengan manusia kita, apa orang kata, lunahkan, kita selesaikan dosa kita dengan manusia. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, takat tu dululah. Saya berjanji dengan diri saya nak ceramah 1 jam. Sekarang sudah 1 jam 20 minit dah saya ceramah tuan-tuan. Kira lebih masa sikit lah. Nah, tak apalah. Jadi ada 2 benda yang saya ajak tuan-tuan tadi. Satu, doa yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar, baca sehari 3 kali. Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw jarrahu ila muslimin. Dan yang kedua, saya ajak ayat-ayat yang nak baca dalam sunat subuh. Yang pertama ayat 136 surah Al-Baqarah, rakaat yang kedua ayat 64 surah Ali Imran. Balik rujuk pada Quran, hafallah tuan-tuan. Kita buat kita dapat, kita tak buat kita rugi. Hafallah ayat ni, duduk dalam Quran, duduk dalam kepala, tak ada rugi apa. Orang kapan kita mati, Quran dia kapan sama masuk dalam kubur. Quran mana? Quran kita hafal duduk dalam kepala. Bukan Quran ni dia patut buat dalam kain kapan. Kita hafal. Kalau kita hafal surah Yasin dia kapan sama masuk dengan kita. Quran ni ada teman kita dalam kubur tu. Kita duk baca dia masa hidup, kita hafal dia Yasin wal Quranil Hakim sampai habis. Depa kita mati, depa kapan kita
Yasin sama masuk dalam kehidupan kita. Kita hafal surah Taba, dia pakapan sama surah Taba dengan kita. Kita hafal surah-surah lain, dia pakapan sama dengan kita. Quran itu masuk dalam kubur dengan kita, dia akan jadi teman kita dalam kubur. Wa fil qabri munisan, dia akan jadi teman setia dalam kubur nanti. Jadi tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan. Siapa yang amal, dia yang beruntung. Siapa yang tak beramal, dialah rugi, tuan-tuan. Oleh sebab itulah kita rasa bahawa pertemuan kita pada malam ini sedikit sebanyak membuka minda kita untuk kita melangkah selangkah lagi untuk buat ibadat sebagai bekalan kita bagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah selalu Allah ampunkan dosa. Mudah-mudahan kita akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi tanya Bara' bin Azib, seorang sahabat, Nabi ajak dia doa nak tidur. Nabi kata kalau hang baca doa ni, lepas tu hang tidur malam, jangan duk sembang-sembang apa dah. Kalau takdir hang mati malam tu, hang mati dalam keadaan dosa, hang bersih, kamu mati semacam mati dalam fitrah kebersihan, seperti kamu baru dilahirkan oleh ibu kamu. Nabi pun ajak doa untuk dia. Jadi banyak lagi doa-doa yang Nabi ajak para sahabat. Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa nak tidur malam Nabi ajak. Kalau takdir kamu mati malam tu, mi pagi esok gerak-gerak tak bangkit dah, tak apa, kamu mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Jadi tuan-tuan puan-puan, insya-Allah kita dapat menambahkan sedikitlah amalan kita sebagai bekalan kita menghadapi hari yang kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya merakam ribuan terima kasih kepada pihak masjid dan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang sudi berada dalam majlis ini, dan mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkatan, Allah beri kepada kita ketakwaan, Allah beri kepada kita kerahmatan, rahmatan kepada kita bagi kita menjalani hidup sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, silap dan salah saya mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.